أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء. اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا. اللهم أحينا بحياة العلماء. اللهم أحينا بحياة العلماء. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الآمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Nak semua gini. Wa'lam anna ma siwahuma minal umuri batilun la khaira fih wa laghun la hasidun lah. Dia kata wa'lam, ketahuilah oleh engkau ya talibal ibadah, wahai orang yang duk tutupkan ibadah dan tutup kelepasan daripada masalah orang panggil kelepasan daripada cacat dalam amalan, daripada cedera dalam amalan. Tu makna ya talibal khalas wal ibadah annama siwahuma, akan bawasa, yakni sesungguh bawasa barang, siwahuma yang melainilah ia barang, huma akan kedua-dua akan al-ilma wal ibadah. Jadi barang hak selain daripada ilmu, daripada tutur ilmu, lain daripada ibadah, apa ma minal umuri, daripada segala pekerjaan dalam minal umuri ai ad-dunyawiyah, yakni daripada segala kerjaan yang bahasa dunia tu. Nak ayat kata kerjaan yang bahasa dunia semua ni, hak lain pada menutup ilmu, lain daripada ibadah, batilun, pelesu ia, hampa ia, batil ia, semua benda tu tak akan kerja lah kau tu. Hakikat ia tak akan kerja apa saja kalau semata-mata perkara dunia yang tidak bersangkut paut dengan ilmu dan ibadah. Apa batilan? La khaira fihi. Tu dia panggil hazihil jumlah fi quwwati tafsir liqaulihi batilan. Faham ni masalah apa ni? La ilaha illallah wahdah. Wahdah la syarikalah. Jumlah la syarikalah tu nak tafsir makna wahdah. Apa tunggalnya tunggal Allah? Apa asalnya asal Allah? La syarikalah, tak ada jenis kutui pada ibadat bagi Allah. La syarikalah, tak ada jenis kosi pada ibadat. Sebenar ibadat pada Tuhan tak ada jenis kosi. Kalau kosi tu tak sebenar. Tu nak maka nak tafsirkan la wahdah. Ni nak tafsir batilun la khaira fihi. Tu anata fi gaba hazil jumlah fi quwwati tafsir li qawlihi batilun. Kata batil tu la khaira fihi, tiada jenis kebaikan, tiada jenis kebajikan, fihi padanya pada masiwahuma, pada barang selain daripada menutup ilmu dan selain daripada masalah ibadat, semua itu benar tak akan kerja, tak ada jenis kebaikan. Apa tu kali kita duk kaca kerja dunia, tapi tak ada bersangkut dengan ilmu, tak ada bersangkut dengan ibadat, makna kata kerja kita hak duk tomuk tu, hak siapa suku semai pagi siapa petang, pagi siapa petang, kadang-kadang OT siapa malam ganti, tapi lain pada ilmu, lain daripada ibadat. Oh apa saja tu, batil saja tu, pelesu, tak ada kebajikan tu padanya tu. Dek walagun dan sia-sia. Sia-sia weh. Apa makna sia-sia?
la hasilul lahu, tiada hasilan baginya, bagi masiwahu, bagi selain daripada menuntut ilmu, lain daripada masalah ibadah, sia-sia belaka. Nak kata tak pakai kerja lah. Sebab itulah ulama-ulama ni tak tidur malam kerana ibadat. Kerana ibadat ke Allah Subhanahu Wa Taala, nak berjaga malam, tengok kita, telaah kita, karang kita, pagi esok mengajar dan belajar. Dalam mengajar tu mengaji, dalam mengaji tu mengajar. Duk hari-hari tu dengan tutup ilmu, duk dengan hari-hari sebar ilmu, duk hari-hari tabur ilmu, kerana mereka tahu pada tutup ilmu, pada menghasil ilmu, pada hasilkan ibadat. Ini satu perkara yang hasil, yang sebenar, yang hakikian. Adapun kita dok tutup pagi sampai petang, pagi patah petang, selain daripada menuntut ilmu ibadat, hak ni lagun wa batil yana. Bila apa itu? Di benda ni benda akhirat, patu benda ni kalau kita buat kena, ya bau sedap. Dalam hidup kita pun sedap, dalam hidup kita tak serabut banyak, dalam hidup kita tak jadi saru banyak. Tapi kalau orang tutup lain hak Tuhan nak ni, ia jadi serabut, jadi duka cita, ia jadi kelai kabut apabila kita tutup selain daripada hak Allah Ta'ala kana. Ni fa iza alim tazalika, maka apabila engkau terti dah, apabila engkau mengetahui dah, zalika maf'ul, akan dimakan itu, dimakan mana? Aima takarrara annal ilma huwa qutbul ibadah wa madaru amril ubudiyah. Tak boleh. Fa iza alim tazalika, maka apabila engkau mengerti dah, apabila engkau mengetahui dah, zalika akan dimakan itu, dimakan mana weh? Aima taqarrara, bagi yang menetapi ia barang, annal ilma, akan bahasa tutup ilmu, cari ilmu, bahas ilmu, korek ilmu, muzakarah tentang ilmu ni. Ilmu ni gapo pengetahuan ni? Huwa qutbul ibadah, dia itu dikatakan satu batasan. Qutbul ibadah serupa dengan batasan bagi ibadat. Makna kata tepat duk musing bagi ibadat ialah ilmu ni lah. Supaya kita misalah gitulah, ruda saat ni tu yang nak musing, tayar yang nak musing, magak yang nak musing, lagi pula lomek nak musing, ia kena batasan dia tu molek. Batasan wah kaki dia tetap molek, kejap molek, tak ada gonye, maka ngapa ruda dan tayar tu musing molek. Supaya juga ibadat kita nak musing molek, ibadat kita nak tubik molek, perlulah kepada batasan, ialah ilmu tu comel, sempurna dan sempurna. Tu sebab tu kena ngaji. Ngaji sikit ngaji wa amma, ngaji belajar wa amma. Bukan kata ngaji sekarang, ngaji nanti nuluh, nanti ku aling baru nak wang. Bukan. Nanti dengar perkataan Hasan Basri kata, mengaji bukan siapa tinggal ibadat, mung ibadat bukan siapa kena tinggal ilmu. Bukan, tak kena lah kan. Kadang-kadang kita ni ngaji pondok, nanti ku aling lu, nanti ku nak wa'amah, nak maya tahajud, nak maya sunat, nanti aling lu. Lalu ni nak bingai. Tak kena tu. Kalau ngaji siapa tinggal ibadat, ini pun bukan. Lepas tu ibadat siapa tinggal ngaji pun bukan juga. Dua ni orang panggil kena talazum, mutalaziman, la yang fakani, duk lazim melazimi. Ngaji, beribadat, lepas ibadat mengaji, ni baru sempurnanya. Batasak dengan ruda duk kali apa dak? Ni batasak ruda duk musim tu sekali dah. Makna batasak dengan ruda, batasak dengan gawa, dengan tayar tu kena ilmu dengan ibadat nak kena sekali sama, baru yang musim molek. Dah bukan ruda duk cara dia, batasak duk cara dia kan, sepasikan dengan mutu kereta tu dia. Fa'lam, apabila engkau mengetahuinya, akan dimakan ma taqarrara annal ilma huwa qutbul ibadah wa madaru amril ubudiyah, dan tepat musing bagi pekerjaan persembahan. Makna tak ilmu ni satu tepat pusingi, satu pusingi ataupun tepat musing bagi pekerjaan bagi ibadat. Fa'lam, maka ketahuilah engkau, annal ilma, akan sesungguh bahasa ilmu. Ilmu ialah nurun, dia satu cahaya.
Ni benda tak reti apa? Benda pesin bukan boleh tengok ilmu. Tapi orang panggil kita mengertikan ilmu yang ada pada seorang. Seorang tu boleh kecek, seorang tu boleh ngajar, seorang tu ya panah. Kalau bahasa panah bak nahu ya panah Iraq. Kalau pada bak nahu ya baca tak silap. Kita boleh reti kata ilmu ada pada seorang. Tapi ilmu ni satu cahaya, satu nur yang ada di dalam gawak, di dalam hati. Orang panggil mahallul ilmi mana? Qalbihi. Semua dah di hati lah kau. Cahaya ilmu duduk di hati, dan cahaya bagi malakah pun duduk di hati. Semua di hati. Sebab tu perlu pada hati kita kena bersih semua. Ya kena bersih semua. Kerana ilmu ya cahaya. Maka cahaya ya nak duduk pak suci. Lepas tu kalau tepat tak suci, orang panggil benda suci ya tak duduk lama. Ya akan tangan tu baik. Ya akan kelecak tu baik. Kerana benda cuci ya tak duduk pak cuma. Cuci ya nak duduk sama cuci. Misalnya cahaya ilmu ni ya orang panggil benda percaya. Kita ngaji kok nahung lah mengapa malam. Tidur tak tidur. Bawa pagi sok lupa. Kerana apa? Tepat ilmu ya tak molek. Hati kita pun cuma. Otak kita pun mikir ngaruk. Maka ilmu dia tak duduk pada tempat yang tak molek. Kerana ia benar molek. Benar molek yang duduk tempat molek. Supaya kita tak hati kita. Sebab tu kena comel sama hati ni. Hati kena basuh semua, kena gonyuh semua dengan zikrillah. Dah. Ya hati kita ni apabila buat maksiat setitik, ya nampak hitam sikit. Bawa 2 titik, hanya nampak beras sikit. Bawa 3 titik, nampak hitam bikin supaya kita ambil dakwah. Ulama buat banding ni, kita ambil misalnya air mula cuci, nampak putih dah. Lepas tu kita ambil dakwah kalau lagi titik tak, nampak biru sikit. Air tu, air hak putih nampak biru. Gibuh 2 titik, nampak kau biru sikit. Bawa gibuh 3 titik, habis nampak biru habis. Air hak putih di biru habis. Kalau dakwah hitam, hitam habislah air. Hati kita macam tu. Mula-mula turunkan dosa setitik, hitam sikit-sikit. Bawa 2 titik, kau rata sikit. Bawa 3 titik, jadi hitam habis. Lepas tu ilmunya tak ada dah saya. Ngano ku ngapa tak masuk ni? Ngapa-ngapa tu baik. Ngapa-ngapa tak lekat. Ngapa-ngapa tak ingat. Kok mana? Dia tak boleh duduk sebab dia benar cuci nak duduk pak cemar tak boleh. Faham tak? Tu fa'lam annal ilma, mengetahui engkau akan bahasa ilmu ni asyraful jawharaini, ialah semulia-mulia daripada 2 permata. Pasal nak gitu. No royak kata ilmu ni orang panggil satu perkara yang paling mulia, yang paling dihargai, yang paling nilai daripada 2 permata. Maka musannaf kita buat banding dah pada awal dulu, nak royak kata ilmu dan ibadah kal jauharaini, seperti 2 permata. Misal kalau kita kata permata zamrud dengan permata jelima. Kita misal ni, ni mata zamrud ni. Zamrud. Kemudian kita tahu ni mata apa? Ni kita tahu mata Bukit Yamin. Misalnya 2 permata ni benda orang nak lah kau ni. Benda orang perlu, benda orang tupu, benda orang kena. Tapi nak royak tadi antara kalau kita bahas harga, kalau kecek dengan orang reti, kecek dengan tuai tokek, kecek dengan tokek mata, tokek cicing, mana hak molek di antara zamrud dengan Bukit Yamin. Maka nasa jawablah oleh tokek mata, ya kata zamrud ni lah benda yang paling mulia dan semulia-mulia daripada 2 permata. Hak mana mulia? Hak ning mulia. Kalau kita buat banding nisbah di antara ilmu dengan ibadat, hak mana paling mulia? Mana paling tinggi? Mana paling lebih? Jawab kata ilmu ni lah paling mulia daripada 2 permata, ilmu dan ibadat. Perak. Wa afdaluhuma, dan pula selebih-lebih daripada keduanya, daripada al-jauharaini. Anak ayat kata benda yang lebih, benda yang gapo yang mulia daripada 2 permata ilmu ni lah. Kenapa boleh kata ilmu ni dikatakan permata yang semulia-mulia daripada 2 permata kalau berhimpun duk sekali? Walidzalika, dan kerana demikian itu dalil ai asyrafiyatil ilmi alal ibadah, yakni kerana kemuliaan ilmu, semulia-mulia ilmu di atas ibadat tu kok mana? Walizalika ai asyrafiyatil ilmi alal ibadah, yakni semulia-mulia ilmu, dan dia tu daripada seumpama permata lebih daripada ibadat ni. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allah sebeda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dalil kata ilmu lebih pada ibadat. Tapi dua-dua ni permata belaka kita banding sana ni, jelimo dengan zamrud lebih mana?
Jawab kata lebih Zamrud. Dah. Ataupun Zamrud dengan Bukit Yamin lebih mana? Dua permata yang berkenaan belaka. Tapi kalau tanya Tokek kata lebih Zamrud lah. Kemudian bagi orang ulama ataupun bagi orang ngaji, bagi orang yang mengerti, tanya kata ilmu dengan masalah ibadat hak mana yang lebih? Jawab kata ilmu tu lebih. Karena dalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kan, inna fadlal alimi 'alal abid ka fadli ala adna rajulin min ummati. Nabi katanya nah, inna fadlal alimi, sesungguh bahawasa kelebihan bagi orang alim, kelebihan bagi orang yang pandai, orang yang reti tentang masalah agama Allah. Dia pandai tentang agama Allah, dia reti tentang hukum-hukum Allah. Dia boleh beza hak mana baik mana tak baik, hak mana jahat mana tak jahat, hak mana molek mana tak molek. Dia tu orang yang alim, yang reti ni lebih dia alal abidi, di atas orang yang beribadat. Orang ni ibadat ya, tapi ya saat ni tu tak ada mengaji mana. Ibadat tak ada berhenti-berhenti. Semaya Allahu Akbar, kadang-kadang beratus-ratus rakaat sehari, tapi orang panggil buat dengan ilmu sekadar-kadar. Ilmu orang panggil ilmu sikit ya, ngaji sekadar-kadar duk pondok 2 tahun 2 tahun, klik dia buat amal kapung lagu tulah sepanjang masanya. Dah. Tapi demo ni duk pondok siapa puluh-puluh tahun. Ya klik duk rumah kapung maya tak kuat mana, tapi ya alim, ya pandai, ya reti. Nabi kata orang alim lebih di atas abid ka fadli, kainun adalah ia ka fadli, seumpama kelebihan aku. Nabi buat banding, seumpama kelebihan aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih aku ni ala adna rajulin, di atas serendah-rendah dan selekeh-lekeh daripada lelaki. Lelaki mana? Kainin yang adalah ia min ummati, daripada umatku. Allah lebihnya, lebih sangat-sangat ulama ni, alim ulama. Tengok muka ulama saja sedekah dah. Tengok ulama saja boleh pahala dah pun ni. Kita tengok muka orang alim pagi-pagi, kita boleh pahala dah. Tak ada kena mengaji, tak ada kena semaya, tak ada kena miwa sebah ngati. Tengok muka tok guru kita, tengok orang alim tepi muh kita, Tuhan wi pahala. Tengok Nabi kata kelebihan orang alim di atas orang yang beribadat ngaji sikit-sikit ni, lebih dia Nabi kata seumpama lebih aku di atas serendah-rendah selekeh-lekeh daripada laki-laki daripada umat. Makna kata umat hak paling lekeh sekali, kalau kira dengan aku, Allah jauh sangat martabat dia dengan aku. Maka orang alim dengan orang abid, Allah jauhnya bandingnya. Seumpama lebih dia di atas orang abid, seumpama lebih Nabi dengan orang yang jahil ataupun orang yang selekeh-lekeh daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tahu lebih sangatnya. Lebih Nabi dengan umat hak yang lekeh-lekeh. Kalau Nabi dengan Abu Bakar tu tekah juga, tekah jauh dah. Tapi mana tak tekah pun jadi hengok, dia turun. Tapi kalau umat Nabi hak paling lekeh sekali nu, hak paling rendah sekali nu, mana semaya pun begitu-gitu, yang semaya pun molek tidak ratik ni, dak tik maya tidak tik, hanya sekurang-kurang daripada umatku. Makna kata lebih ku dengan umat paling kurang, seumpama itulah lebih orang alim di atas abid. Sebab tu kalau nak lebih ngaji banyak. Sebab tu saya kata dah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut daripada Allah ialah orang yang ulama. Nama tu saya kata innama yakhshallahu min ibadihi al ulama. Sesungguh orang yang takut akan Allah daripada hamba Allah Taala ialah ulama-ulama. Tu innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Patu Tuhan kata orang yang paling takut ialah orang-orang yang tahu. Kau banyak tahu, kau takut. Kau banyak tahu, kau dekat. Kau banyak tahu, ya banyak kenal. Dia banyak kenal, ya kau takut. Sebab tu Nabi kata pada satu hadis lagi, inna ulama. Apa Nabi kata? Innal ulama, sesungguh ulama, ahlul jannah. Ulama bagi ni, ini umat ni, ialah ahli syurga. Makna tu Nabi patut ulama bagi ini umat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
dan telah berkata dan sabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ana lagi. Nabi sabda kata lagi nyo nah, dia kata ana nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Tengok molek ni. Deh. Sebab tu kita nak buat lekeh-lekeh dengan ulama tu tak boleh lah. Kita kena pandai besar, kena pandai lebih, kena pandai tinggi. Karena Nabi ta al-ulama ahlul jannah, ialah ahli syurga. Orang ahli syurga ialah ulama-ulama. Sebab ulama yang benar lah, ulama yang bawakan titih baris Nabi, yang bawakan pesaka Nabi, ilmu Nabi, cara hidup Nabi, cara perangai Nabi. Tu orang panggil ulama yang sebenar. Maka Nabi katanya nazratun, bermula satu tilikan dan pandangan. Orang panggil masdar marrah. Tu tunjuk di atas marrah. Darbatan nazratan. Nazratun, bermula satu tilikan dan satu pandangan, satu kelih ke. Kita kelih, kita lihat, kita tengok. Ilal alimi, gi kepada orang alim. Makna kata satu tilikan kita tu gi jatuh tengok kepada orang alim. Bukan tengok kepada para puan, bukan tengok pada yang lain pada para puan. Makna satu tilik ke, satu pandangi gi jatuh tengok, gi kelih kepada orang alim. Nabi katanya ahabbu ilayya, ialah terlebih kasihlah oleh aku. Orang panggil ilayya li tafdilil fa'il, kerana nak memperlebihkan fa'il. Ahabbu ilayya, terlebih kasihlah oleh aku. Nabi kata min ibadati sanatin, terlebih kasih oleh aku daripada ibadat setahun. Orang tengok, mana kata tilik kita ni supaya kita tengok kita tu baik pondok kita, maka kita tengok muka tok guru kita. Ataupun ada orang alim tepi rumah kita, maka pagi-pagi kita menjatuhkan pandangan kita yakni kepada satu orang alim. Nabi kata aku terlebih suka dan aku terlebih kasih, aku terlebih sayang padanya daripada ibadat setahun. Ayat kata ibadat setahun dengan tilik kepada satu ulama, lebih tilik pada satu ulama lagi di segi pahalanya. Faham ni? Pahala besarnya kita tengok satu tilik ke, tengok jatuh ke masalah kita tak pandai, kita satu tilik ke, satu pandangan kita gi jatuh tengok pada ulama. Dengan kita ada ibadat sunat setahun, ibadat setahun, maka kali kita tengok dengan pandai yang kasih, yang sayang, yang rindu, yang mesra pada ulama, ini terlebih baik daripada ibadat kita setahun lagi. Ibadat setahun lama 300 berapa? 365 hari. Semaya fardu, semaya sunat, tak berarti setahun. Maka kita jatuh tilik kepada ulama. Nabi taku suka daripada seorang tu ibadat setahun lagi. Apa setahun tu? Siyamiha, daripada puasanya, puasa setahun. Dalam setahun duk puasa semua. Wa qiyamiha, dalam masa setahun tu duk bakit bangun semaya, waktu malam duk bakit semaya. Nabi kata aku suka kepada tengok yang alim tu lagi. Sebab itulah orang tak faham tu ya tak faham lah nak buat gano. Kita yang faham dah, yang reti dah. Sebab itulah kita kena masuk kepada orang alim. Kita kena dekati pada orang alim. Apabila kita dekat pada orang alim, maka Allah Ta'ala pelerakan kita sekali dengan mereka. Ni kita nak jauh pada orang alim, nak lari pada orang alim, nak jauh pada orang alim, kita tak ada rahmat. Sebab Tuhan kasih, Tuhan sayang orang yang reti. Kerana dia tahu orang reti ni duk bawa pesaka siapa? Dia duk bawa pesaka Nabi, duk bawa ilmu Nabi, duk bawa cara sunnah Nabi, duk bawa cara Nabi, hidup Nabi, cara jemaah Nabi. Sebab tu Allah Ta'ala kasih. Tuhan kata kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tu kan mana? Itu orang turut cara Rasulullah, turut cara Nabi. Tu kata yuhibbukumullah, nescaya kasihkan kamu oleh Allah. Mu nak Allah Ta'ala kasih, mu turutlah cara Nabi. Mu nak kasih Allah Ta'ala akan dikaukan kamu, mu kena turutlah telapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa orang Tuhan kasih siapa? Ya ulama.
Ada ulama orang ngaji semua sebab telah dia kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Pasal lagi Nabi kata au muhibban, kasih ke orang ngaji. Pas kasih ngaji, kasih ke ulama. Orang ni Nabi kata wala takun rabi'atan ataupun wala takun khamisatan. Jangan jadi orang yang kelima. Fatahlik, maka sebab tu engkau tak binasa. Kita ngaji pun dak dah, aling pun dak dah, dengar seminggu sekali tak dak dah. Lepas tu beci ke orang aling, beci ke fak ngaji agama. Wal iyazubillah weh. Orang ni tak bau syurga Allah Taala ni. Kerana satu hari ada satu laki-laki sebut dalam kitab Mutla'in Badrain, Allah Ta'ala suruh dia ambil masuk syurga. Allah Ta'ala suruh malaikat ambil masuk syurga. Malaikat tak ambil buku apa, ya Allah, dia masuk syurga. Ngaji pun tak, aling pun tak, pandai pun tak. Tuhan cuba, Tuhan tamu tanya dia, ya biasa makan nasi tak seridai dengan orang aling. Ni cerita ni makruf sangat. Biasa makan tak nasi dengan hidai orang aling. Ya tak pernah. Sekat hidup mari tak pernah makan nasi sekali hidai orang aling. Duduk sekali dak, majlis orang alim pun dak, tidur sekali jauh lah, makan hidang sekali orang alim pun dak. Tanya gi, tanya mari, tanya gi, tanya, tak ada sabuk. Ngaji dengan orang alim pun tak ada, saing dengan orang alim pun tak ada, makan hidang sekali orang alim pun tak ada. Kama dia Tuhan tanya, ada ke tak anak-anak cucu dia tu duk baik dengan anak cucu orang alim? Ada ke tak? Tanya gi, tanya cik gi mari, ada cucu ya duk gi baik dengan cucu orang alim. Kata tak apa, ambil dia bersyurga. Ambil dia bersyurga Allah Subhanahu Wa Taala sebab kasih kepada cucu orang alim. Muhibban tu, kasih ke orang ngaji. Lepas tu kita jangan jadi satu hari kita orang tak ngaji mana dah, pergi beci kot tok pakai kot dah. Waliyazubillah. Kita tak ngaji agama dah, tak alim pun dah. Nabi nak sekali kun aliman. Nabi pergi dengan aliman, orang alim. Hak ni hak Nabi kena. Lepas tu muta'alliman, orang yang belajar. Lepas tu au mustami'an, ataupun orang mendengar. Lepas tu mung dalam tiga ni tak ada, alim pun dak, ngaji pun dak, dengar seminggu sekali. Lepas tu pergi beci ke orang ngaji agama pun dak. Nak masuk syurga dengan putih po weh. Ni deh. We kasih tak apa dah. Kalau kita satu hari tak ada jak ngaji, tak ada ngaji banyak mana. Ngaji tak pandai tapi tu pakai klip pondok kita we berah. Tu pakai klip pondok kita we padi. Tu pakai klip pondok sedekah dia 100 200 we tepung dia. Nah, bukan duk niat kau lain tu. Bukan niat tu akhir we wakna tu dah. Bukan. Silap tu. Nama surah hadis tu tak suk tu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata lagi, ala adullukum ala ashrafi ahlil jannah. Qalu bala ya Rasulullah. Qal hum ulama'u ummati. Nabi kata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebeda lagi nya kata kan. Dah. Nabi katanya ala adullukum. Nabi kata ke sahabat, jaga-jaga, berhati-hati. Adullukum, aku nak royak dan aku nak tunjuk akan kamu, hei as-sahabat. Jaga-jaga, hei sahabat, aku nak tunjuk dan aku nak royak kepada kamu semua ni, ala asyrafi ahlil jannah, di atas orang yang paling mulia daripada ahli syurga. Ala asyrafi ahlil jannah, di atas orang yang paling mulia daripada manusia, daripada ahli syurga ini. Qalu, berkata mereka itu as-sahabah, bala bahkan ya Rasulullah. Royak mari ya Rasulullah, royak marilah, mu tunjukilah, mu cerita, aku nak tahu, kami nak tahu ya Rasulullah, siapa ni orang yang paling mulia daripada ahli syurga? Qal, sebeda ia Nabi, hum, bermula mereka itu asyrafu ahlil jannah ulama'u ummati, ialah ulama-ulama daripada golongan umatku. Dah.
ulama-ulama daripada umat kuning, maka orang inilah Nabi kata orang yang paling mulia daripada ahli syurga selepas daripada para-para nabi dan daripada aku itu. Sebab itulah kacau lah jadi ulama kalau nak mulia di akhirat, nak jadi mulia lagi pula, nak mulia kita saat itu di sisi Allah dan dalam syurga Isa saat itu kita paling mulia daripada ahli syurga. Orang kenal lah kau, weh pia tu orang mulia dalam syurga tu, nung fok nung mana ulama daripada ahli-ahli umat ke, ulama daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya duk tah dunia lah, mari di kampung hak mana mulia, orang tengok tu baik dah, siapa dia yang mulia, demo tu yang mulia, demo tu yang hebat, demo tu orang alim, semua orang tahu. Paklik syurga sesak, siapa dia yang mulia daripada ahli syurga daripada umat, ialah kena pada ulama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak mulia di syurga, kalau kita nak kedebay di syurga, kita usaha kita jadi alim ulama daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak ada umat Nabi tu kedebay dah. Kira kata umat lain tak boleh masuk syurga, kalau umat Nabi tak masuk, tu kedebay dah. Umat Nabi ada nak masuk tak boleh selama mana tak agak umat Nabi tak jejak jaka, tak jejak langkah masuk ke syurga. Selama mana umat Nabi tak jejak langkah masuk ke syurga, umat yang lain, umat tu ada, umat Nabi Nuh nak masuk tak boleh. Mulia dah situ, kedebay dah. Tapi orang alim daripada umat Nabi, kedebay lagi, orang kenal lagi dalam syurga, pia yang mulia. Nampak hebat-hebat kita tengok supaya kita pergi di satu tempat di hotel ke ataupun di mana bilik-bilik mustawa ataupun bilik VIP. Fok duk bilik VIP bukan fok taman dah. Bilik ya tak serupa dengan bilik kita 1,500, bilik demo 4-15,000. Kalau kita pergi di Safwah di Saudi ataupun hotel je semalam 100,000. Tabik tu lah bina tu lah ya. Tapi hak ni 10,000 semalam, hak ni 7,000 semalam, hak ni 5,000 semalam. Tapi hak tabik ataupun lapis seremoni 100,000 semalam ni. Bilik ialah mana? Tabir ialah mana? Pintu bukalah mana? Ya tu baiklah mana? Ya tak serupa. Patut orang-orang mulia di syurga sana, ya tengok syurga ya tak sama dah. Dengan tirai ya bidadari hodok dalam tak serupa dengan fok-fok ahli syurga tamanda. Ni, pas kita nak jadi lebih usaha lah ni, ngaji wi aling. Lebih akhirat kedebay. Ya orang kedebay orang kenal. Sepatah dunia ni lah. Dalam kampung piang kedebay, demo tunjuk moh tu, mungkin situ. Demo tu kalau mu nak segi ilmu mu nak pergi situ. Kalau mu nak kedebay cara ni pergi sini. Ya ada masing-masing orang yang mulia di kalangan umat Allah ni pun kita nampak dah. Pia yang mulia, orang semua dalam masyarakat nampak klik dia. Ialah mulia, dia lebih, dia seni, dia kaya, dia alim masalah. Lepas tu orang tak mulia, pia tak mulia, mungkin tengok hadut nung lakah re. Okey. Hanya nampak lalu dah kan. Tu dia. Fabana laka annal ilma asyrafu jawharan minal ibadah. Fabana laka, apabila ilmu sakning tu Nabi wari dalil kata semulia daripada ahli syurga, setinggi-tinggi daripada ahli syurga ialah kena pada ulama. Fabana laka, maka ternyatalah bagi engkau itu annal ilma, akan sesungguh bahawasa ilmu ni asyrafu, ialah terlebih mulia, jauharan, nisbah permata. Nisbah permata ilmu ni lah dikatakan mulia. Ilmu ni dikatakan yang paling lebih, paling mulia, paling lebih minal ibadah, daripada ibadah. Kalau kita kira di segi permata di antara ilmu dengan ibadah, yang mana mulia, ialah dikatakan ilmu ni lah paling mulia. Walakin la budda ma'aminal ibadah ma'al ilmi, tetapi pastilah kenapa boleh kata ilmu tu asyrafu jauharan minal ibadah. Walakin la budda, dan tetapi mesti, dan tak boleh kaya dan tak boleh terlepas minal ibadah, daripada kita nak mengijakan ibadah, nak mengijar tentang semua kita, semayang kita, puasa kita, semua ni pastinya daripada ibadah ma'al ilmi, serta ilmu. Nak royak kata ibadah kita kalau tak sepakai dengan ilmu, makna ibadah kita tu kosong dia panggil. Wa illa, sebab ibadah saat ni tu perlunya, pastinya
tak boleh lepas daripada ilmu, pasti kena berilmu. Wa illa, dan jika tidak apa wa illa, ai wa illam takunil ibadah ma'adamil ilmi, dan jika adalah ibadat tapi tidak bersepakai dengan ilmu, tidak menyerta dengan ilmu, kana ilmuhu, nescaya adalah ilmu seorang saat ni, kana ilmuhu, ilmul abdi, ilmu seorang ni, haba'am manthura, sebagai debu yang bertaburan. Kalau ilmu tak bersepakai dengan ibadat, maka seolahnya ibadat dan ilmu dikatakan orang panggil hapa saja. Kalau ibadat tak berilmu, maka hapa juga. Kasupa juga ilmu kita kalau tak beribadat, orang panggil tak timbul hasil, tak timbul kesal. Supaya kita ada modal tapi tak pandai menega, maka tak boleh labah lah. Kita ada modal, tapi modal tunggu sekali benggerak, tunggu sekali makeko, tunggu sekali ada duit tapi tak pandai han nego. Paga, ya ada duit, ada modal tapi tak pandai lebat nego. Tunggu modal sekali jeng, tunggu modal sekali benggerak, tunggu modal sekali lipat meja. Makna kata orang ni ada modal tapi tak pandai le nego, maka hancur, maka habaan mansura. Supaya juga orang yang ada ilmu tapi tak ibadat, maka tak kesel kau bagi dia. Tak kesel apa, tak ada hasil apa-apa bagi dia. Sekat tu dulu. Kamar katanya fa innal ilma bimanzilati syajarah. Sekat tu dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ni pula nah. Kita masuk tafsir sikit. Allah Subhanahu wa taala kata ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim fastaqim kama umirta man taba ma'ak wa la tatghaw. Allah Taala suruh Nabi kita betul, yakni istiqamah. Apa makna istiqamah? Yakni betul hati semata-mata Allah Taala. Allah, hati itu tak terpesong dan tak nyeleweng gi kepada yang lain. Temura istiqam gawa istaqim, makna yang tertinggi. Ada istiqamah 2-3 makna, kita tulis lagi. Walan tarkanu, dan tidak cenderung, dan tidak terpesong, dan tidak terconong lah oleh kamu ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang telah zalim mereka itu. Kamu jangan duk conong lah. Dah kasih kepada orang zalim. Kita tak ada zalim tapi suka kat orang zalim. Supaya kampung kita ada orang debel. Orang debel ni main bini orang. Ayah berasa nak bini siapa, ya hati bini orang tu. Ayah berasa nak anak dara siapa, nak kebun siapa. Lepas tu kita suka dengan perbuatan dia. Maka kita sekali kan dia akhirat Isa. Sebab tu kita orang ngaji dah. Lepas tu kena beringat. Ni nak share kepada pak kita semua. Kalau masa kita ngaji, kalau kita, tok guru kita terasa hati, golikkan kita satu hari nak jadi hamba bagi orang zalim. Ingat molek fok-fok ni semua. Dalam ngaji, sebab tu kena jaga adab ngaji. Kena jaga hati tok guru. Kena jaga lah masa tika adab-adab ngaji. Orang mana dia saat ni tuwi tok guru terasa hati, walaupun dia ada ilmu banyak satu hari, Allah Ta'ala akan nak make dia orang panggil jadi peralatan bagi orang-orang zalim. Dia ada ilmu tapi dia kena duduk buah orang zalim. Sebab apa? Sebab kih puca Tuhan bala dengan sebab dia tak betul hati dengan tok guru berasa hati dengan. Beringat semua ni. Beringat molek. Banyak dah kita tengok orang cucuk kita ngaji tapi tok guru tak suka hati, tok guru tak puas hati dengan dia. Maka satu hari yang ngaji-ngaji tapi satu hari dia jatuh di dalam lubang bagi fok-fok zalim. Kena duk jadi alat bagi fok-fok zalim. Jaga molek. Kalau kita tak seduk cak ni, tak seduk rupa ni, kita kena halih dah pasang kita di hari ni. Jangan tok guru rasa hati. Jangan tok guru saat ni tu terasa hati. Kalau tok kata mu ni bengang, mu ni bodoh, tak apa lagi. Tok duk taruh hati, dak sipar taruh hati. Satu hari mu lah pak nyanyonya, nak besarnya. Supaya di sini kata mu jangan duk conong hai Muhammad kepada fok-fok zalim. Pas mu conong tu dengan mu kasih kepada mereka, ataupun mu bersama hijau dengan mereka tu, au mudahanatin, mu bersama tetangga sinaah kerja mu tu dengan mereka. Mereka jahat, mu jahat sekali mereka. Mereka saat ni buat zalim kau, mu zalim kali dengan mereka. Au ridan bi a'malihim, ataupun mu tak ada sekali tapi mu reda dengan perbuatan mereka.
mereka. Fatamassakumun nar, maka akan menyetuhi akan kamu dan menyetuhi dan menipai akan kamu an-naru, oleh api neraka Allah Ta'ala. Nascaya akan menyetuhi akan kamu oleh api neraka. Wa ma lakum min dunillah, dan tiada adalah bagi kamu hi orang-orang beriman, min dunillah ay ghairi, selain daripada Allah, min awliya'a, daripada kekasih-kekasih. Apa makna tak ada bagi kamu apabila mu sekali dengan orang zalim, mu duk masuk campur dengan orang zalim, bagi kamu tak ada pertolongan Allah. Ingat, kita rasa kita ngaji kok dah, tapi tolongnya Tuhan tak ada. Kok mana tempat tak kena? Tengok mulai. Kita rasa kita ngaji banyak kok dah duk pondok 10 tahun. Tapi kerja buat kita tak najah sekarang apa? Klik kapung kerja motang selera. Klik buka kedai bergerak. Wak go tu tak jaya, wak go ni tak jaya. Kita kena tengok perbuatan kita duk masuk capur dengan menapa. Tengok mulai. Ya orang ni demon ni kerja udah tapi nampak duk seni kerja nak tagih serak-serak nak tangi. Tengok ya wak gapo dia. Pas ya masuk campur duk dengan fok zoling, ya masuk campur duk fok orang main riswah, ya masuk campur dengan orang main tak molek. Kalau kita tengok ya tak ada masuk campur wi hamno ni, tak masuk campur dengan fok-fok karuk. Maknanya kerja semata kerja dia ya, kerja untuk nafkah isteri dia, anak dia, isteri dia. Lepas tu klik lepas pada kerja pergi jemaah di masjid, duk cara wak amal. Orang ni apa yang dia buat ada pertolongan Allah, ada rahmat Allah, ada keberkatan. Tapi orang yang duk masuk campur, emo ya kasih ke orang zalim, emo ya masuk campur oleh perbuatan orang zalim, orang ni tak usah buat gapo, tak ada pertolongan Allah Taala. Tu kata min dunillahi min awliya, apanya? Yahfazunakum minhu, yang menjaga mereka itu aulia akan kamu, minhu, daripadanya, min azabih, daripada azab Allah. Thumma la tunsarun, kemudian kamu kalau misalnya terconong kepada orang zalim, thumma ai ba'da tarkanu, apa dia? Summa aibat darukunikum, selepas daripada conong kamu dan terconong kamu dan tercorong tercendung kamu, gitu. Summa aibat darukunikum ilal ladzina zalamu, selepas daripada conong kamu dan cenderung kamu kepada orang-orang yang jahat, la tunsarun, nascaya gapa? Yakni tiada didapat pertolongikan kamu. Lantung sarun, tidak ditolongi akan kamu, tidak dibantui akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala kalau muduk masuk capung. Apa makna lantung sarun? Tumna'una, tak ada seorang pun akan ditegahkan kamu min azabi, daripada azabnya, azab Allah. Makna kata tak ada orang nak bantu kamu, nak sekat kamu daripada azab Allah Ta'ala. Tengok mulai. Wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lain. Yang tidur innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Tengok mulai. Dzalika zikra lidzakirin wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tengok dah. Wa aqimis salata, dan hendak berdirilah engkau ya Muhammad. Ni Tuhan khitab pada Nabi, tapi nak kepada umat semualah. Khitab ni, totak ni, hadapi takbir Allah Ta'ala ke Nabi seorang, tapi naknya semuanya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil al-ibrah, al-ibrah bi umumil lafzi wala bi khususis sabab. Sebab ayat turun mai pada siapa, tapi masalah umumnya lapan ni kepada semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tengok. Wa aqimis salata, dan hendak mendirilah engkau ya Muhammad, hendak engkau bangkit bangun ya Muhammad. Fi amal tu kau apa? Aqim, fi amal daripada aqama, yuqimu, tuqimu, aqim, bunyi dah. Wa aqimis salata, dan hendak berdiri kamu, bangkit kamu ya Muhammad,
as-salata, akan semaya dengan Allah, bakit semaya dengan Allah, munajat dengan Allah. As-salah kita tahu dah mana as-salah, yakni pada larat mana? Ad-du'a, yakni berdoa dengan Allah. Tu orang panggil as-salah lughatan, yakni berdoa dengan Allah, munajat dengan Allah, minta dengan Allah, ingat ke Allah, sebutkan Allah tu semaya. Mumdirilah ke semaya engkau ya Muhammad tarafayin nahar, yakni pada dua tepi daripada siang hari. Tarafayin nahar tu kan mana kau? Yakni tarafai tu orang panggil pakai zorah. Berdiri akan semaya bila? Hazarah. Tarafayin nahari, pada dua tepi daripada siang hari. Mana dua tepi siang hari? Pada al-ghadati, membakik bangun semaya saat ni tu pada dua tepi siang hari. Dua tepi tu mana? Tepi yang pertama al-ghadati, yakni pada waktu pagi. Membakik bangun semaya tu waktu pagi ni lah dalil bagi masalah kita kena bakik bangun semaya subuh. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tu suruh Nabi tu bakit bangun pada dua tepi bagi sehari. Yang pertama sekali al-ghada. Apa al-ghada? Ada dhabit di dalam kitab nahwu. Mana? Orang panggil apa? Min tulu'il fajri. Orang panggil daripada naikkan ghada, yakni waktu pagi, yakni daripada mana? Yakni daripada apa kita naikkan masalah fajar. Ghada berpagi-pagi waktu subuh tu. Wal 'ashyi, dan pula waktu petang. Membakik bangun ya Muhammad saat ni tu pada masalahnya apa? Yakni waktu pagi dan waktu petang. Apa murad dengan pagi? Ai as-subhi, bakik bangun semaya subuh. Waz-zuhri, bakik bangun semaya zuhur. Wal asri, dan bakik bangun semaya asar. Ni ulama ambil dalil ni. Ulama ambil dalil mana semaya subuh ni, wa aqimis salat tarafayin nahar, bangkit bangun kamu dan engkau ya Muhammad bangun semaya pada dua tepi bagi siang hari. Murad dua tepi yakni pagi dan petang. Maka pagi dan petang masuk situ semaya subuh, zuhur, asar. Lagi pula kamu dan engkau bangkitkan semaya ni wazulafam minal layha. Ni dalil. Dalil semaya subuh, dalil semaya zuhur, dalil semaya asar, dan semaya qari'ana wazulafan. Dia kata zulafan jam'u zulfatin, jamak daripada zulfah. Apa maknanya? Ta'ifatan, dan engkau bangkit bangun semaya pula ta'ifatan, yakni akan satu tupuk dan satu tepi. Ta'ifatan, satu tupuk, satu kumpulan. Asal ta'ifah, satu kumpulan, yakni satu tupuk, satu tepi. Minal laili, daripada waktu malam. Gapo waktu malam? Ai al-maghribi wal isya. Ni dalil bagi semaya subuh ni. Ni dalil bagi semaya subuh, semaya zuhur, semaya asar. Tengok mula. Innal hasanati yuzhibna sayyiat, sesungguh bahwasa segala kebajikan tak molek yang tidur innal hasanat, tak ada nak yang tidur nah. Innal hasanat, sesungguh bahwasa segala kebajikan dan keelakan dan pula kebajikan dan keelakan dan kebaikan semua ni mana dia kata keelakan ni? Kasalawatil khamsi, seperti semaya 5 waktu. Umpama semaya 5 waktu ni yuzhib nasayyiat, menghilang ia al-hasanat as-sayyiat, akan segala kejahatan. Dengan kita semaya dapat mengampunkan dosa kita. Dengan sebab kita semaya dapat menghapuskan dosa kita. Tengok. Tak kalah insya-Allah. Ambilnya ni luar ni. Tengok. Jadi Allah Taala berfirman katanya wa aqimis salah. Hendak mengetahui dan hendak mendiri engkau. Aqim ialah fi'il amar. Aqim ialah fi'il amar. Ialah dikatakan fi'lul amri. Fi'il amar daripada tuqim. Daripada tuqimu. Tuqimu ba'ga ni. Ialah ba'ga min babi, daripada ba'ga ialah ba'if'al. Daripada asalnya daripada fi'il madinya
aqama yuqimu iqamatan. Dah. Maka fi amal tu ambil daripada mana? Amal tuqim ni ambil daripada mana? Ambil daripada taqim. Ambil pada tuqimu aqama yuqimu. Maka ketika mudhari' dihazahkan hamzah bagi fi'il mudhari' kerana takut tak jadi tar dan lil babi pada ketika mana, yakni pada ketika mutakallim takut jadi aqimu atakim. Aqama yaqimu biasanya aqimu ataupun taqimu, takut beri pun dua hamzah pada ketika mutakallim takut tak jadi tar dan lil bab tak jadi selari bab. Kemudian wa aqimis salata, hendak mendiri engkau akan semaya tarafayn nahar. Apa tu kita tengok sini dulu. Ayat dulu atau fastaqim rahimahullah. Maka hendak betul engkau Muhammad, hendak istiqamah engkau ya Muhammad, kama umirta, macam mana Tuhan kita. Tuhan kita lah mana, Tuhan suruh lah mana, maka membetul tu mu ikut tu lah, membetul lagu tu. Apa makna istiqamah martabat yang pertama? Kalau kita orang panggil nak surah istiqamah makna rendah-rendah lagu mana? Kalau kita nak surah istiqamah pada bab fastaqim kama umirta, siapa nabi tu berubah perdaga dengan sebab hazil ayat ataupun tanzilu hazil ayat, turun ini ayat nabi jadi berubah rambut. Istiqamah tika ni dikatakan makna yang tertinggi, sebab tu wa maratibul istiqamah mutafawitatun. Murtabat bagi istiqamah ini ada berlebih kurang, makna ada tinggi rendah weh. Kemudian istiqamah yang turun pada ayat ni, asbab turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi jadi berubah kan rambut, al martabatul ula. Martabat yang pertama kata fastaqim, betul engkau Muhammad, istiqamah engkau Muhammad, tetap hati engkau Muhammad macam mana Tuhan kita. Maka martabat pertama hiya ayyastaqim Allah, bahawa istiqamah Nabi akan Allah Taala kulla waqtin pada tiap masa, wa zamanin tiap waktu dan masa, wa makanin dan tiap tempat, ma Allah Taala, makna hati Nabi dan hati seorang yang gantunglah ia dengan Allah setiap waktu, setiap masa, setiap keadaan, setiap tempat, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana? Wa ma'nahu ayyakuna qalbuhu, bahawa seadalah hati seorang ini muallaqan ditamak akan dia, ataupun tergantunglah ia hati dia bihi dengan Allah kulla waktin. Makna hati dia duduk gantung dengan Allah semua, hati dia terikat dengan Allah semua, hati dia tertamak dengan Allah. Ni murad dengan istiqamah dah. Fastaqim kama umirta, engkau betul lah Muhammad, engkau dekatlah Muhammad, engkau tetaplah hati engkau dengan Allah. Hak tu Nabi serabut. Maknanya ka ayyakuna istihdarul qalbi ma'ahu ta'ala fi jami'il awqati kullaha, yakni bahasa hadir dan silakan hati serta Allah Subhanahu wa taala pada semua waktu. Nak wisilan ke Allah, masa duduk tidur ingat ke Allah, masa makan ingat ke Allah, masa jalan ingat ke Allah, masa duduk ingat ke Allah, masa semaya. Makna itulah orang panggil fastaqim kama umirta. Hak ni susah sangatnya istiqamah yang tinggi ini. Nak hati duduk dengan Tuhan sama. Sebab tu Nabi walaupun dia tidur zahir, mata ya zahir tidur, tapi hati Nabi duduk Allah Allah Allah. Kita tidur habis dah, badan kita, mata kita tidur, Nabi tidur mata, hati duduk bergerak Allah Allah Allah. Ni makna fastaqim kama umirta. Makna yang kedua, martabat kedua, hiya ayyakuna mustaqiman a'malahu fi waqtin muayyan. Ni makna murah sikit, makna bawah sikit, bahawa seada seorang itu betul ia a'malahu akan amalannya, dia betul amalan dia fi kulli waqtin, fi waqtin muayyanin, pada waktu yang terkait. Mana misalnya kawardihi ba'da salatis subuh, seperti seorang wirid pada selepas waktu subuh. Ya wirid pas subuh pagi talani, wirid imam pas subuh, ataupun seorang wirid pas subuh yasin, ataupun wirid pas subuh waqiah masalah yaumiyan pada setiap hari, fala yafutuhu abadan, tak berasa luput selama-lamanya. Ni orang panggil istiqamah. Makna rendah sikit daripada istiqamah, makna yang pertama. Dan pula wa aqimis salata tarafayn nahar. Perhati molek. Apa maknanya wa aqimis salah? Wa addis salah, hendak menunai engkau akan semaya ya Muhammad
ala atimmi wajhi tarafayn nahar, di atas kesempurnaan daripada wajah bagi dua tepi daripada siang fi sabah, pada waktu subuh, waktunya petang. Makna mendirikan semaya, mentunaikan semaya pada dua tepi di atas wajah kesempurnaan. Semaya wis sempurna. Maya lagu sempurna, yakni dengan sempurnakan rukun. Kok ni ulama takbir banyak ni. Wa addis salah bukan semata-mata semaya. Semaya dengan sempurnakan rukun, sempurnakan syarat-syarat. Maka dua tepi semaya, yakni pagi dan petang. Pagi tu kena subuh, tengah tu dikata zuhur, dan petang tu dikatakan asar. Tapi sempurnalah waktu yang Allah Ta'ala kita suruh semaya tu. Wa fi sa'atin minal lail, dan masa-masa daripada waktu malam, yakni kena pada maghrib dan isya. Ini isyarat atas wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Ning dalil semaya ke? Dalil bagi semaya 5 waktu. Ni ulama kaji ni. Kalau ulama tak kaji, kita tak reti apa muradnya dua tepi, apanya murad satu bucu daripada malam. Yang ni isyarat semaya subuh, semaya zuhur, semaya asar daripada khitab Allah Ta'ala tarafayn nahar, dan khitab Allah Ta'ala zulafan minal lail. Ini isyarat semaya maghrib dan isya. Patut dia kata inna fi'lal khairat, sesungguh memperbuat kebajikan yukaffiru zunuba sabiqah. Jadi kita buat kebajikan seperti semaya, kita buat kebajikan seperti sedekah, benda-benda ni boleh kafarah, boleh menghapuskan segala dosa yang terdulu. Wa yamhu asaraha, dan menghapus ia ni fi'lul khairat, ni fi'lul khairat, asaraha, akan segala kesal-kesal bagi dosa. Dengan sebab kita buat kebajikan, dengan sebab benda ni juga akan hapus segala kesal-kesal dan bekas-bekas bagi dosa. Supaya puyuk kita nak nampak kesal, mula-mula kita beli kedai putih sengguh, tapi kita tak harga bola mau pas hari oh nampak kau hitam puyuk weh, sebab api duk makan, maka air pun duk tumpah, nampak kau hitam. Lepas tu nak wis cuci, nak wis putih sebenarnya, nak wis kelik sepas dia, maka kita kena ambil sekap berai, nah tonyoh dengan selai masalah, gonyoh bohkan selai ataupun pasir gatik, nak wis tubikkan bekas-bekas hitam, supaya juga kalau kita ada bekas-bekas dosa, cara nak hapuskan bekas-bekas dosa, yakni kita kena semaya, kena buat kebajikan, kena kita taat kepada Allah, baru boleh hapus daripada kesal-kesal kejahatan itu. Wal amru bi iqamatis salah, dan titahan Allah suruh mendiri semaya. Wana, dan pula sini orang panggil Tuhan suruh kan kita suruh mendirikan semaya, asal suruh Nabi, maka masuklah kita umat. Wa bayanul annal hasanati, dan menyata Allah Ta'ala puasa kebajikan semaya, puasa, sedekah, semua ni yuzhibnas sayyiat, menghapus ia, menghilang ia akan segala kejahatan. Ni orang panggil mau'izatun liman ta'aza biha. Ini jadi satu pengajaran bagi mereka yang dapat pengajaran wa tazakkara dan mengerti. Dan sabit pada ini ayat lah, dalilun alal wujub, dalil di atas wajib dan mesti lil mukallafin yaumiyan, bagi orang-orang mukallaf pada setiap hari, walailan, dan pada malam, as-salawatil khamsi, yakni semaya 5 waktu. Ni orang panggil dalil di atas kata wajib bagi orang mukallaf pada setiap hari, setiap malam, kena semaya 5 waktu, subuh, zuhur, asar. Al-mafhum yang dipahas semaya subuh, zuhur, asar ni min qawlihi aqimis salata tarafayn nahar wal maghrib wal isya. Al-mafhum min qawlihi dia wa zulafan minal lail. Apa hera tu? Pahera tu lagi. Kemudian dia kata ayat innal hasanat yuzhibnas sayyiat, daripada aqimis salah tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat, nazalat turung ini ayat fi man, pada mereka qabbala ajnabiyahuna, dia kucu akan ajnabi dia. Fa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam faqala ala haza faqala li jami ummati kulli rawahu syaikhan. Sekat tu dulu semula pula. Kita nak baca ni sikit. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok pekah pula sikit dah. Lepas tu kita baca sikit-sikit insya-Allah.
Dia kata dulu masalah harta ghanimah saat itu bagi seorang yang berperang dimulakan pada harta ghanimah wa yubda'u fil ghanimah bisalabi, dengan mengambilkan salab. Dan mula dengan saat ni apa? Pada harta ghanimah dengan salab, yakni pakai seorang yang kena bunuh. Misalnya kata apa dia? Dimulaikan dengan salat lil qatilil muslimi, bagi pembunuh tu orang Islam. Makna tak orang Islam masuk perang dengan orang kafir, maka dalam perang dia boleh ambilkan salam. Apa? Daripada baju perang, daripada baju besi, daripada pedang bagi seorang yang dikena bunuh al-maktul, yakni al-qatil yang kena dibunuh sani pada orang kafir, boleh dia ambil, rampah ambil. Tu. Wa huwa, dan ia salap ni. Gapo dia salah? Pemperangi orang yang menyerang daripada orang Islam, apa dia perang demo tu kena bunuh, kena tikar, kena pacu tekak, mati guling, boleh ambil baju besi dia, boleh ambil pedang dia. Tu dia kata salap tu apa? Wa huwa, dan ia salap ni malbusul qatil, ialah pakaian bagi seorang yang dikena bunuh daripada orang kafir. Wasilahuhu, dan pula alat senjata bagi al-qatil. Wa markubuhu, dan kenderaan bagi al-qatil daripada kuda dan unta dia. Wa kaza, dan seperti dimainkan itu ai kal mazkur mim malbusil qatil wa silahi wa markubih. Tanya wa kaza, dan seperti dimainkan itu boleh kita ambil juga kalau kita orang Islam perang dengan orang kafir. Benda kita boleh rampas, tak ada kena bagi 5 ni weh. Dah perang pak dah, kita pah perang, kita dikejar, dia guling mati. Bah kita pacu tekak putus pala dia. Boleh kita rampas baju dia, boleh rampaskan masalah alat jata dia, boleh kita ambilkan kuda dia. Dan seumpama juga siwarun, gelan bagi qatil, gelar. Dia pakai gelar. Pakai gelar tu nak wicek puak nak weh. Misal dalam medan perang dulu, dia pakai gelar sini. Ada gelar berlengi, ada gelar kita lah di sini. Tadi mau gelar sini nak wicek taning ning tua bagi kumpulan. Makna kata gelar bagi seorang mati ni kena bunuh daripada kafir, namanya salap juga gelar dia. Wa man taqah, dan pula tali kenik. Tali kenik boleh kita ambil ke? Tali kenik daripada seorang yang kena bunuh boleh kita ambil. Daripada tali tangi dia hak yang besar pakai sining, patu min taqah dia daripada tali kenik dia. Wa khatam, dan pula cicing dia. Dah cicing yang molek, nampak cicing bagi mana tentera ni, tentera kafir kita pun cicing molek, kita pun cabut rapah ambil cicing buh kita, cabut di tangan je kat malam pelamak wis kita ambil ni patah catah tangan pak ambil cicing buh kita. Boleh ambil cicing weh, boleh ambilkan tali kenik. Wa tauqan, dan tauqan, dia kata tauqan ni seperti apa? Yakni seperti apa? Barang yang duduk lekat di tubuh. Dah tauqan ni apa dia? Kalau tauqan yakni dia katanya seperti tali tekak. Hak duk lekat. Dia tekak seperti tali tekak dah. Ada lekat tekak, ya ada orang zaman dulu ya pakai makan, ya ada kada sebuah fofok sia ke. Kalau zaman dulu masa Siam tu, dia pakai gapo? Dia pakaikan ada sebuah tali tekak di sini orang panggil gapo? Sumu babi. Tahu tak? Babi sumu Sebab tu kalau fok debe dulu tak ngaji mana kadang-kadang ngaji makan juga babi sumu. Dia pakai gapo? Taring babi sumu. Ya sebab orang panggil babi sumu ni payah kita nak boleh gapo dia orang panggil sumu ya tu. Ya sebab babi sumu ni kalau dia dalam hutan, anak kecek buku babi sumu orang panggil apa? Ni. Orang panggil gapo? Orang panggil benda bisa di babi sumu ni. Taring dia. Benda kiplak dia. Benda Rusia kalau kita kecek 80 geliga buluh. Kalau dia geliga buluh apabila orang kena ketik ular kita mai tepek dia serokkan bisa ular lu pok tu habis bisa ular. Supaya juga masalah taring bagi babi sumu. Babi sumu ni dia tak pecah taring dia malaikat tika yang mani. Apabila yang mani modok hati tu, fok turun nak pakai babi sumu dia turun babi sumu. Babi sumu apabila dia dah hutan, dia nak turun mani dalam air, dia pecahkan sumu dia tak tah batu. Dah tika tu, demo kalau nak berdeh tika tu, kalau berdeh tika sumu dah dia berdeh tak masuk. Berdeh babi tu tak masuk. Sebab tu dia mau pisah lah mana, dia cabut sumur dia duduk dalam air. Dia mau berdeh tika tu. Berdeh tika tu bom jangan dia dan nyamakan sumur dia. Lepas tu orang zaman dulu, orang kita sendiri hak fok dulu ni ada juga pakai babi sumur.
Semua babi hutan tu ya boh di tekak ataupun ya boh di mana tempat dia mau berdiri bang tak masuk, dia mau berdiri wadah tak masuk, tan dengan natu tak jadi gano. Kenapa? Dengan sebab hikmat bagi babi semua. Patut orang zaman dulu dia pakar di tekak yang macam-macam daripada azimah. Azimah berdiri tak masuk dah kan. Supaya pakai babi semua. Pas tengah orang tu dia pakai macam-macam. Nah, apa tu orang panggil supaya tali tekak yang ada sini dia pakai tujuan ya orang panggil supaya orang panggil kebal lah, benda kebal. Benda kebal. Perak kebal. Dia tak masuk. Kadang setengah ni berdiri tak masuk, tengah ni tak. Berdiri bukan tak masuk, peluru helik. Berdiri kat ni, peluru naik kat ni. Berdiri betul turun main kat ni. Berdiri ni hadap kat ni. Orang panggil peluru helik. Lepas tu duk balah di antara fok-fok debel tu. Aku nak ilmu pasal mana? Aku nak ilmu pasal peluru tak siapa. Kalau setengah-setengah tak kabar tak apa peluru siapa tak ada apa tapi jangan masuk. Setengah wa amma berdiri tak masuk tapi kena popang kat tubuh merah bedai. Tu berdiri tak masuk. Dan satu ilmu lagi orang panggil berdiri peluru tak siapa. Bukan peluru helik. Bawa nak siapa? Ya terdapat. Bawa siapa jatuh cek. Setengah peluru helik. Wa amma peluru helik. Bawa berdiri pak peluru helik syang gimana? Bawa syang turun kau ni. Ni pesing amalan peluru helik. Tu amalan masing-masing tu. Lepas tu ada budi tekak tu. Wabil mu'ni ka ujrati hammalin, dan orang yang penat di dalam medan perang. Ya tak ada perang, penat weh. Duk aku barang, aku lak jatuh, duk cara pedai, cara lak jatuh, cara kan kuda bagi fok-fok tentera. Dia ni mu'ni. Makna orang saat ni tu dimulakan masalah bisalah yakni bil mu'ni dengan sebab kepenatan kesusahan ka ujrati hammalin, seumpama bagi orang duk tanggung dah, orang duk mikul dah. Makna kata orang ni dia tak ada perang tapi yang masuk duk dalam perang nanti tolong aku alat jatuh, nanti sipai kakah-kakah jatuh, nanti sipai akan tentera-tentera, nanti sipai akan masalah binatang-binatang untuk buat perang. Maka orang yang letih dalam medan perang ni supaya orang tanggung orang mikul dah, maka diberi juga dia daripada salat daripada orang yang kena bunuh itu. Lepas daripada tu pas orang perang dia bunuh mati seorang mati tu dia tak nak bawa kau dia seorang banyak. Dia mau ni ada baju besi, dia mau ni ada pedai, dia mau ni ada dengan topi, dia mau ni ada kuda, yang mek hanya nak. Lepas tu hak lebih lagi tu buat gana kau tak agak dah weh, pedai pun kau minyak utung dah. Lepas tu topi pun banyak pink dah, baju besi kau ambil banyak dah entah agak. Lepas tu hak lebih lagi dia bagi nak ketua ada kerja hak lebih tu Islam wi keperluan wi kemudah dia nak ambil banyak bagi orang perang duk pain dia boleh ambilkan salap tu, boleh ambil baju besi, boleh ambil daripada kenderaan bagi tentera-tentera dan seterusnya. Thumma yukhammasu baqiha, kemudian dia takhmis dibagi 5 baqiha, hak yang tinggal lagi daripada al-ghanimah. Hak yang ambil dah salap saning daripada masalah pakaian tentera, pakaian bagi penjaga, pakaian bagi yang kena bunuh, ataupun daripada alat jatuh yang ambil dah, muik saat ni tu tak nak bawa dah. Patut lebih lagi, maka hak tu kena bagi 5 lah, bagi 5 di antara fok tentera-tentera daripada tentera-tentera Islam. Fa arba'atu akhmasiha, maka memperampat daripada khumusnya khumus daripada al-ghanimah. Makna hak 5 bagi dah, hak tinggal lagi bagi 5. Lepas tu dalam 5 tu bagi 5 tupuk. Lepas tu 5 tupuk saat ni tu kita buat bagi 4 pula. Dalam setupuk sebut bagi 4. Heran ni. Payah nak yak demo apa ni? Misal bak saka, bak getah kita misalnya segetah 100,000. 1,000. Nah 1,000. Misalnya 1,000 ni kita kata zakat kita bagi 10, bagi 10 tupuk. Bagi 10 tupuk jadi 10,000, 10,000, 10,000 jadi 10 kelopak. 10 ke apa? 10 tupuk. Dalam 10 tupuk kita tak suku 9 tupuk. 9 tupuk, 9 kelopak tu tak suku. Ambil hak setopak tu. Hak segapa, hak sebucur tu, hak sekumpulan tu, kita ambil 10,000, kita bagi pula orang panggil usyur. Apa? Bagi 10 pula. Bagi bak zakat. Hak 1,000 bagi 10 tupuk. Pas 10 tupuk tu 9 tupuk tak suku. Hak ni tak ada cara zakat. Ambil hak 10,000, hak 10,000 ni bagi 10 lah. Bagi 4 pula. Orang panggil rubu' usyur. Bagi 4 pula. Dalam 10 ni kita bagi 4. Mana tak?
pak daripada 10 berapa? Yakni tubik tu 2005, maka miksa daripada 2005, itulah wajib zakat dah kita. Supaya sini masalahnya fa arba'atu akhmasiha, makna dibagikan 5, patut dalam 5 tu kita bagi pula setepuk, 2 tupuk, 3 tupuk, 4 tupuk, 5 tupuk. Tak, 4 tupuk suku. Patut dalam setepuk tu kita bagi 4 pula daripada akhmasiha. Pakat bagi. Tu sekadar tu dulu, insya-Allah semula pula amal dikata wallahu a'lam dah. Pada tu dulu.